Azwan Rosli, Aisyah Muhammad Zain. Okay, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada petang ini. Okey, soalan pertama Nabil kita pada Datuk Fazil. Bil, bagi soalan pertama Datuk, pada Datuk. Yalah, Datuk di antara orang yang sangat hebat sebenarnya kan. Bagi saya lah. Soalan pertama Datuk, kalau boleh anak tanya, Datuk boleh kenalkan diri Datuk lah. Kan. Nak kenalkan diri saya. Okey. Saya Muhammad Fadil bin Cik Din. Asal saya daripada Pulau Pinang. Sekarang ni umur saya 61 tahun. 61 tahun. Bulan depan insya-Allah 14 Mei 61 lah, dah 1 tahun pencen. Tapi sekarang ni saya pensyarah kontrak di UPNM. Sebelum tu saya pernah menjadi TNC Khairul Pelajar. Sebelum tu saya jadi pengarah Institut Sosial Malaysia. Sebelum tu saya adalah pensyarah kaunseling di Universiti Masya Allah, masih muda. Pertanian dan Putra Malaysia. Dan sudah pastilah dalam dunia kaunseling ni ada banyak pelibatan saya daripada seorang pelajar di UPM, kemudian menjadi pensyarah di tutor, kemudian pensyarah di UPM, kemudian saya menyambungkan pelajaran saya lagi sampailah saya minat di dalam bidang kaunseling, menjadi setiausaha perkama semasa arwah Datuk Yusof Noor dulu. Kemudian ni bersama-sama dengan banyaklah kawan-kawan yang lain, arwah Dr. Shoaib kan. Kemudian pernah menjadi presiden lembaga kaunselor. Jadi sekarang ni kita dah tua-tua, kena rehat lah. Bagilah orang muda-muda untuk menggerakkan aktiviti kaunseling. Tapi ilmu ni masih lagi kita boleh kongsi daripada masa ke semasa. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, Datuk, apa pandangan Datuk tentang keadaan isu negara kita ni yang COVID-19 ni? Macam bagaimana kita nak bantu? Ada orang tengah stres, ada yang anxiety, ada depression. Apa pandangan Datuk? Okey ni kita ialah dalam kaunseling ni apa sebenarnya kaunseling adalah satu ilmu membantu manusia supaya dia faham tentang situasi dia, situasi tentang diri klien, persekitaran klien dan sebagainya. Jadi saya lebih suka memberi kefahaman kepada rakyat bahawa yang pertama sekali kalau kita nak jadi sihat, sejahtera, fizikal, mental, emosi, kita mesti faham tentang diri kita dan persekitaran kita. Okey. Jadi yang pertama apa yang kita kena faham, kita faham bahawa kita adalah ahli kepada komuniti, kita adalah insan yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Namun walaupun kita insan, kalau kita tengok ada banyak data-data tentang insan dengan COVID ni. Okey, COVID ni satu kuman, satu virus yang belum ada lagi dia punya jawapannya. Dia mudah berjangkit, dia ada di sekarang ni dah makin merata-rata dia ada. Dia sangat contagious, dia sangat senang, mudah berjangkit dan sebagainya. Tapi dalam masa sama dia boleh diurus dengan baik sekiranya kita menjaga kebersihan diri kita, kita menjaga jarak kita, kita menjaga keadaan diri kita lah. Jadi itu yang pertama sekali Taufik Ustaz Nabil kita kena faham diri kita tu. Kita ni al-insan, kita ni hanya manusia semata-mata yang ada kekuatan dan kelemahan kita. Dan fitrah kita mudah berjangkit dan dijangkit. Okey? Itu satu. Yang kedua, bila kita juga kena memahami bahawa kita hidup di dalam masyarakat yang luas. Wabak COVID kali ini dia luar biasa kerana dia melibatkan keperluan kita untuk menjarakkan diri kita. Okey? Jadi dia kena ada yang dinamakan sebagai social distancing. Dia kena ada konsep breaking the chain. Okey? Dan kalau ada benda tu insya-Allah kita akan menang. Jadi dalam konteks ini apa yang negara nak, apa yang kita perlu faham adalah negara kita mesti berjaya. Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara Malaysia di bawah kepimpinan Tan Sri Mahyudin Yassin, kita mesti kena menang. Menang apa? Menang untuk menangani wabak ini. Bukan 90%, bukan 98%, bukan 99%, tapi 100%. Kita tidak boleh.
dalam hukum menang, kita tak boleh menang 95%, tak boleh. Betul. Kita mesti menang 100%. Menang 100% ni memang formula tentera. Saya dekat UPNM, Universiti Tentera tu, askar dia tak ada fikir untuk nak menang 80%, 90%, tidak. Kita mesti menang habis-habisan, mesti menang 100%. Jadi dalam konteks ini saya faham bahawa Kementerian Kesihatan dia mesti menang, kita mesti menang 100%. Jadi untuk nak menang 100% ni, di sinilah apa yang patut kita buat. Setelah kita faham tentang diri kita dan keperluan negara, maka kita kenalah bergerak memberi kerjasama dan juga lakukan apa yang patut kita lakukan lah. Dan yang penting dekat sini adalah memang betul apabila kita boleh mudah cakap bahawa kita mudah untuk nak patuh, mudah untuk kita nak kurungkan diri kita dan sebagainya kan. Ustaz dan juga Nabil ni apa dia tu Taufik tetapi memang ada sebab apa? Sebab di sinilah Allah Taala cipta manusia, kita mempunyai tahap pemahaman diri yang berbeza-beza. Ada orang boleh memahami diri dia sangat jelas. Ada orang boleh memahami agak okey. Dan ada juga orang gagal nak memahami dirinya. Itu satu. Dan dalam masa yang sama ada juga orang yang berjaya untuk memahami persekitaran dia, keperluan negara, keperluan yang daripada masa ke semasa untuk kita PKP dan sebagainya. Dalam masa yang sama ada juga orang yang gagal untuk memahami ataupun dia faham tapi dia buat tak faham. Kenapa kan? Ini yang membuat macam-macam komen dalam terutama apabila Perdana Menteri nak umumkan nak sambung ke tak sambung, lepas tu macam-macam komen kan, mengatakan bahawa kena tak payah sambung lah, itulah inilah kan. Jadi di sini ada orang yang sangat faham, ada orang yang kurang faham, ada orang yang tak nak faham dan ada orang yang lebih faham pula. Yang lebih faham ni kadang-kadang yang buat pening kepala. Yang lebih faham ni dia pandai pula, dia nak nasihat orang, dia nak nasihat okey juga bagi saya, agak lembut. Ni dia nak mengajak orang ni, dia nak mengarah orang, dia nak gerakkan orang, seolah-olah nak mengikut kepada pemikiran dia yang barangkali lah tak sesuai sekarang ni. Bukan salah tetapi tak sesuai pada ketika ni. Jadi pada saya itulah dia. Kesimpulannya panjang jawapan saya sebab jawapan orang kaunseling macam ni lah. Bagus. Kita kena bagi faham. Betul. Kita kena bagi faham, itulah dia. Betul. Banyak orang tanya, banyak orang kata waktu PKP susah nak hidup lah macam ni kan. Betul. Teringat pula Datuk punya masa kuliah dekat universiti kan, Datuk bagikan manusia ni ada jenis 3 mangkuk kan. Mangkuk air, mangkuk ayun. Ingat lagi ya. Ingat lagi mangkuk. Betul. Kita mestilah menjadi mangkuk yang keempat, mangkuk bertingkat. Mangkuk yang di dalamnya ada isi makanan, di mana makanan itu kita perlu gunakan untuk memberi manfaat kepada orang yang lain. Jadi di zaman sekarang ni COVID ni, mangkuk bertingkat banyak diusung ke sana ke sini oleh abang-abang Grab kita, Food Panda kita. Itulah dia, mangkuk yang paling baik sekali. Tapi janganlah jadi mangkuk rakyat yang mangkuk hayun ataupun Aduh. Masya-Allah. Okey ni, Datuk ni anak murid Datuk Siti Ainani, nampak muda Datuk Fazil Sheikh Den. Ya ke? Ainani. Okey, Ainani. Ya. Saya berkata saya paling saya tak boleh nampak gambar dia. Dia boleh nampak gambar saya. Salam banyak kat dia. Ainani. Ingat Ainani. Nasib apa? Saya paling terkejut petang ni. Umur Datuk 61 punya. Saya ingat 50-an lagi. Nasib. Masya Allah. Lagi Datuk Nasir. Ingat lagi Nasir. Berjambang dulu tu. Siapa dia? Nasir. Student Nasir. Nasir. Ya. Jiran Datuk je ke duduk pasal 14 saja kan? Yalah. Ni apa dia tu ni, dia kaunselor di sekolah Shah Alam Shah. Dulu. Alif dah. Sekarang dah keluar. Oh, dah keluar dah? Dah keluar. Okey. Tapi dekat Putrajaya lagi lah. Oh, masih di Putrajaya. Alhamdulillah. Ada saya jumpa dia. Itulah dia, memang berjambang.
Dia bawa anak dia datang dekat surau yang tempat, ialah surau saya kebetulan AJK surau Almanar tu dekat ni apa dia tu Prinsip 14A tu. Jadi kadang-kadang jumpa juga dia dekat situ. Okey Datuk, apa pandangan Datuk? Soalan yang kedua kita nak tanya Datuk pasal isu istilah cabin fever ni. Apa maksud cabin fever? Cabin fever ni Datuk. Ada ke masuk dalam cabin fever? Boleh dengar Datuk? Tak apa clear. Okey, apa pandangan Datuk tentang istilah cabin fever? Tak apa clear. Tak apa jelas pula. Okey. Tak nikah pula ya. Sekejap. Cabin fever Datuk. Nabil boleh bantu? Line tak kuat sangat tu. Ya, line. Kalau Ustaz Nabil dengar mungkin cabin fever. Apa istilah cabin fever? Boleh dengar Datuk? Tak clear? Cabin fever. Ya. Kita ada masalah teknikal pula ya. Tak dengar. Mungkin line lah tu. Line. Line kat mana? Datuk punya line kan. So Datuk masuk balik. Mungkin Datuk punya line ke? Datuk dengar? Datuk dengar? Boleh dengar? Okey jelas. Okey. Ya, line tu. Okey Datuk tu tentang ni istilah cabin fever. Boleh Datuk jelaskan sikit? Cabin crew, cabin. Cabin fever. Yang popular hari ni sebut. CABIN FEVE. Okey, FE fever. Okey, demam kabin ni. Demam kabin ni. Demam kabin. Demam kabin ni kalau kita tengok kan kepada terminologi dia. Demam kabin. Yalah. Seorang individu yang duduk dia ada macam-macam istilah. Yang pertama, aktiviti dia dalam kabin apa dia? Dia duduk. Satu, okey. Yang kedua, dia bermain. Okey. Yang ketiga, dia bertugas. Okey. Yang keempat, dia hidup. Dan yang kelima ialah dia terperangkap dalam kabin tersebut. Okey. Jadi kita boleh istilahkan macam-macam sebenarnya. Dia bergantung kepada individu yang ada di dalam kabin tersebut. Tetapi apabila kita masukkan dengan demam, okey, demam tu apa dia sebenarnya kan? Demam tu kalau kita istilahkan pada aspek psikologikal, dia lebih kepada tahap seseorang yang barangkali dia bukan gagal tetapi dia rasa terancam untuk nak mengurus keadaan tersebut lah. Keadaan kehidupan dia, keadaan diri dia, keadaan apa-apalah. Di dalam konteks kabin tu, dalam ruang lingkup kabin tu sendiri. Jadi ni apa dia tu, dan lagi satu lagi kalau kita tengok kepada demam juga, demam dia adalah merupakan bila kita katalah demam bola sepak, okey, demam sukan dan sebagainya, dia datang dan pergi ya. Dia bukannya sesuatu yang apa dia tu kita panggil sebagai track, dia bukan track, dia state. Satu start keadaan yang datang dan pergi, di mana ianya hanya dialami untuk satu-satu keadaan sahaja. Okey. Tapi kita tak boleh nak mengatakan bahawa demam kabin ini sebagai sesuatu yang negatif semata-mata. Okey, dan juga sebagai kita boleh positifkan dia. Kita boleh melihat di dalam macam-macam sudut dan sebagainya. Sebab pada saya demam satu hal lah. Demam semua orang boleh faham macam mana kita nak handle demam. Tapi kabin ni kalau kita gunakan hukum matematik, dia melibatkan kepada ruang. Dia melibatkan kepada ruang. Bermakna ilmu untuk kita nak mengurus spasial tu sendiri. Kebijaksanaan spasial lah. Kebijaksanaan mengurus ruang. Bila kita kata ruang, dia ada elemen cuboid. Cuboid ni dia ada elemen panjang, lebar, tinggi. Okey, panjang, lebar, tinggi. Kemudian dia ada isi padu dia. Isi padu dia besar. Dan lagi satu lagi, dia punya dinamik dia. Dinamik dia ada. Setiap kabin ni, setiap cuboid ni dia ada dinamik dia.
sebab dia dipengaruhi oleh jizim-jizim yang ada di dalam kabin tersebut. Okey. Jadi ilmu matematik ni penting Ustaz Nabil. Kan, sebab tu saya kalau mengajar apa pun saya banyak berteraskan kepada ilmu matematik. Okey. So dalam konteks ini kalau seorang matematik, kalau dia pejam mata, dia boleh mengecilkan kuboid tersebut dan dia boleh membesarkan kuboid tersebut. Kabin tersebut dia boleh tutup mata dan kecilkan sekecil-kecil kotak mancis dan dia boleh lebarkan sebesar-besar apa dia tu ni peti kita kata ni satu dunia lah. Besarnya kabin tersebut. So ini hanya merupakan permainan minda ataupun satu pattern minda yang ada dalam diri seseorang itu. Okey, tengok. Itulah sangkut-sangkut pula Boleh, okey Datuk. Okey. Go. Nabil pula apa? Ustaz Nabil kita punya line. Nabil pula urus. Tak stabil pula kan. Adakah cabin fever Nabil? Itulah dia. Dia Ustaz Nabil ni apa Taufik? Ustaz Nabil ni dia ada anugerah yang Allah Taala bagi kan. Dia tidak ada isu sangat tentang kabin, kuboid dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apabila Allah Taala tarik sedikit penglihatan dia, orang kata di segi fizikalnya, di segi penglihatannya kan, iaitu dia punya nadhirah tu, tetapi kerana kurangnya penglihatan, dia dapat menggunakan mata hati dia, bermakna bagi dia bila kita kata kabin dia ketawa je. Kan? Dia boleh ketawa. Bagi dia tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia boleh membesarkan kabin dia pada bila-bila masa dia nak. Kerana dia ada anugerah yang Allah Ta'ala bagi, sebab dia sentiasa pejam matanya dan dia boleh buka seluas-luas minda dia, seluas-luas kabin dia dan sebagainya. Betul. Betul, sungguh. Sungguh Okey, siapa lagi anak murid kita yang ada tu, anak murid saya? Okey, daripada ni Tuan Roshaimi kalau kenal. Roshaimi. Roshaimi berespon. Cikgu Jinggo kalau Datuk kenal. Cikgu siapa? Jinggo? Cikgu Jinggo. Cikgu Cikgu Marina Ahmad sekarang di sekolah tingkatan 6 PJ. Okey. Lepas tu Azul Helmi. Azul Helmi. Helmi juga. Azul Helmi. Helmi juga ada. Haji Mahtar kenal Datuk. Haji Mahtar. Itu anak murid ni. Anak murid Sabah tu, orang kuat Sabah tu bah. Orang Kelantan, dia orang Kelantan tetapi memang hebat di Sabah, dia memang hebat. Alhamdulillah, hebat. Saya gembira kerana ada kawan yang macam Haji Mahtar. Alhamdulillah. Okey, Nabil ada soalan lagi? Okey, boleh Nabil? Nabil, hello? Hello Nabil, okey? Okey, saya kena accept je kat sini. Okey. Hello Nabil. Dugaan di bulan Ramadan namanya. Okey Datuk, soalan yang so jadi kalau cabin fever tu hanyalah dia bukanlah apa nama tu, orang kata dia hanyalah state lah, dia bukanlah kekal. So maksudnya dia bukanlah kita boleh katakan sebagai kategori mental health kan? Adakah boleh dikatakan? Tak. Itulah dia sesuatu dia tak, kalau kita kata mental health mungkin ada tetapi dia bukan mental illness lah. Mental health ni kan kita belajar dia ada beberapa tahap dia. Mental health dia melibatkan paling asal sekali dia melibatkan daily problem. Okey? Masalah-masalah harian. Mungkin tak apabila seorang tu terpuruk di dalam sesuatu keadaan tu dia ada masalah-masalah daily problem. Mungkin. Tetapi kerana coping skills dia bagus, alhamdulillah dia dapat settle. Kemudian ada orang dia diuji dengan lebih tinggi lagi,
kemudian dia pula kurang coping skills, ini dia akan mengganggu sistem-sistem asas apa itu kita nama neurosis lah, neurosis ni gangguan-gangguan sedikit lah, keresahan, contohnya macam resah, gelisah. Ini semua adalah elemen-elemen neurosis. Okey. Ini pun ada, ini berkaitan dengan mental health juga, di mana kita orang ini masih boleh dibantu secara diri dia sendiri, dia pun boleh bantu melalui kawan-kawan dan sebagainya. Okey. Kemudian ada orang dia tak boleh cope dengan perkara ni, dia menjadi lebih tinggi lagi, jadi dia ada elemen-elemen psikosis. Okey. Psikosis ni dah melibatkan kepada isu-isu pemikiran, apa dia, usikan mental dan sebagainya. Dan orang ini dia perlu kepada bantuan-bantuan yang lebih tinggi lagi lah. Di sini dia perlu kepada bantuan kaunseling, apa dia tu, bantuan daripada terapi-terapi yang tertentu kan, untuk nak merawat mereka-mereka yang ada ni, apa dia tu ni, sekiranya lah tekanan daripada keadaan PKP ni dan sebagainya. Jadi dia ada level lah, tahap-tahapnya, apa dia, Taufik, di mana memang betul dia daripada it is just orang kata daily human problem, masalah ni apa, harian manusia. Kemudian kerana kita gagal nak cope, dia pergi mengganggu apa itu, diri kita, mewujudkan keresahan, kegelisahan, sedikit kebimbangan. Okey, kalau kita dapat urus, alhamdulillah. Tetapi kalau kita tak dapat urus, dia akan menjadi lebih ganggu lagi kepada sistem psikosis dan sebagainya. Dan sekiranya tidak diganggu, sekiranya tidak dapat di-cope lagi, lebih urus, lebih teruk lagi, ini memerlukan apa dia tu, kes-kes yang lebih tinggi lagi lah. Tetapi saya rasa ni, apa dia tu, dia takkan pergilah kepada isu-isu apa dia tu ni, penyakit mental. Okey, dia sekadar kesihatan mental lagi lah, di mana kita masih lagi merawat. InsyaAllah. Tambah pula dalam bulan puasa ni, kita ada orang macam Ustaz Nabil, ada orang yang menggunakan pendekatan-pendekatan spiritual dan sebagainya, yang dapat memberi apa dia tu, orang kata ni, dia punya hikmah dia punya celik akal lah, insight dia kan. Sebab kita ni mudah aja, Allah Ta'ala jadikan kita ada 4 pintu kan. Yang pertama adalah pintu roh, pintu spirit kita, roh. Yang kedua pintu akal kita, yang ketiga pintu perasaan kita, dan keempat pintu tingkah laku. Jadi kita boleh menggunakan salah satu daripada 4 pintu ni lah untuk nak apa dia, menanganilah apa-apa saja ya, tekanan, apa-apa sajalah yang kita hadapi pada hari ini. Okey, kita buka soalan pada, kalau ada viewer kita yang nak tanya soalan pada Datuk, dia boleh dipersilakan. Ada Nabil, okey? Dah okey, Nabil? Line kurang sikit jadi sorry lah. Duduk kat airport pun line tak okey ya? Oh, dekat Sepang ya, tolak Sepang. Jadi kita betul lah dapat badan hari ni, kita bersama dengan Datuk kan. Masya-Allah. Hebat, penuh mantap dengan hujah-hujah yang ada. Datuk, macam mana Datuk ni? Show ni sepatutnya kalau PKP ni duduk suami isteri, sepatutnya bertambah kasih sayang. Tapi nampak gayanya kita dapat maklumat bukan tambah kasih sayang, bertambah gaduh pula kan. Sampai nak untuk cerai pula. Apa benda Datuk? Itu tak dapat dinafikan. Kes apa dia tu, konflik dan juga krisis antara individu memang ada. Dalam psikologi pun kita faham. Kita kan kita belajar dulu, kita belajarkan kelompok, kita belajar kan. Proses yang pertama apa dia? Proses yang pertama adalah proses forming. Forming. Okey. Kemudian yang kedua apa dia? Yang kedua dah lupa dah. Memang nak kena tarik telinga. Yang kedua adalah storming. Kita akan storm. Okey. Kemudian kita akan pergi ke arah norming. Dan mautlah kita perform. Okey. Baik. Sebenarnya kehidupan kita sebelum ini adalah normal, okey? Kita buat kerja kita. Suami buat kerja suami, isteri buat kerja isteri, anak buat kerja anak. Kita ada fungsi, tugas, peranan masing-masing, okey? Kita ada kita punya ruang lingkup kita sendiri. Kita ada kita punya itulah kabin sendiri, kita ada spera kita sendiri dan sebagainya, okey? Baik, tetapi sekarang ni kita semua dikumpulkan di dalam satu kabin, di dalam satu spera.
Satu kabin lah, kita dikongsikan. Bermakna semua yang kita alami sekarang ni, kita peringkat form. Okay? Jadi dah sebulan dah kita form tau. Kita form satu bentuk yang baru. Kita sekarang ni dalam a new form. Satu format yang baru. Dulu kita duduk dalam satu institusi keluarga tetapi loose. Faham tak? Suami pergi kerja, Taufik pergi kerja, isteri pergi kerja, anak pergi sekolah kan. Kita hanya balik mungkin petang, malam baru ada dekat rumah, then the next day kita keluar balik kan. Dan kemudian kita ujung minggu kita keluar pergi ke balik kampung, kita pergi makan KFC dan sebagainya. So that is kita punya format sebelum PKP ni. Okay? Tetapi sekarang ni apa kita punya form? Form kita adalah isteri, suami, anak-anak duduk di dalam satu unit, satu unit yang sangat rapat. Okey, jadi sudah pasti akan ada storming. Ini yang berlaku ni sekarang ni. Sekarang ni peringkat dah 1 bulan, ada orang tu dah tak tahan, 1 minggu pun dia dah storm dah. Ada orang 2 minggu, ada orang 3 minggu, ada orang ni bulan ni barulah dia storm. Barulah dia mula nak meluahkan. Sebab apa? Dia dah tak ada idea. Idea tu dah habis, dah terputus dah. Macam mana aku nak menyeronokkan, nak menyukakan, nak menyenangkan pihak lain dan sebagainya. Jadi kerana itu maka sekarang ni kita sedang storm. Okey? Mulalah berlaku konflik, krisis dan sebagainya. Jadi cara nak menyelesaikan dalam kelompok apa kita ajar? Kita ajar norming. Okey? So ni dalam keluarga tu ada kelompok. Macam Taufik ada 4 orang kan. Okey, anak 2 orang Taufik kan? Okey, 4 orang. 3 dah, okey dah 3 dah, alhamdulillah. Jadi ada 5. So 5 orang ni duduk dalam kelompok, apa yang patut kita buat. So sebagai ketua facilitator dalam keluarga tu, siapa dia? Bapak lah. Tapi walaupun mak tu kaunselor, mak tu ada ilmu kaunseling, duduk diam. Jangan kacau bapak. Sebab apa? Sebab lelaki ni dia memang gila kuasa. Jadi bagi dia kuasa tersebut. Bagi kuasa dekat situ, awak tu sebagai kaunselor duduk diam, dengar aje. Okey? Bagi. Jadi kita ni lelaki yang jadi ketua ni, kita kena uruslah. Di sinilah yang kita kena cari norma dia. Apa dia norma? Okey, sebab tu yang saya kata tadi. Kita kena faham unit kita ni, form kita baru ni kena faham. Siapa kita? Kita adalah individu yang terkurung di dalam rumah. Dalam rumah ni ada 5 orang, 6 orang. Okey, kawan saya lagi hebat. Kawan saya dengan anak cucunya dengar kata ada dekat 25 orang. Dalam satu rumah dekat Kelantan tu, Cikgu Hanisah. Cikgu Hanisah dekat Salor Kelantan tu. Kebetulan semua adik-beradik, anak dia, cikgu kebanyakannya balik. Dan diorang lagi ramai. Terperangkap dekat situ semua dengan anak cucu. Dia kata hari-hari raya. Jadi itu dia. Jadi selama sebulan dah duduk 25 orang tu, ataupun 1 bulan dah duduk 5-6 orang ni, sudah pastilah sedangkan lidah lagi tergigit kan. Masya-Allah. Ini kan pula kita yang konflik dan krisis dan sebagainya. Jadi kita mesti mencari, we have to move forward. Bermakna apa dia? Kita mesti mencari jalan penyelesaian. Bermakna cari norming tu. Kita ajar dalam kelompok, kita mesti cari norming. Norming adalah satu tahap di mana kita menerima hakikat-hakikat yang tertentu. Kita belajar untuk menerima bahawa manusia itu berbeza. Kita ada persamaan tetapi kita ada perbezaan. Walaupun sebelah isteri kita tu dah kita kahwin selama 10 tahun, tetapi ada benda-benda baru yang baru kita belajar. Sebab apa? Sebab manusia kan sentiasa berubah. Manusia sentiasa dinamik. Dulu macam saya lah, isteri saya dah kahwin dengannya dah dekat 30 lebih tahun kan. Jadi saya pun tahu, dia pun makin lama makin pandai kan. Kadang-kadang cara dia cakap, cara dia bertindak lebih daripada profesor. Jadi saya profesor tak bolehlah nak degil, tak bolehlah saya nak sombong diri. Saya pun kenalah dengar cakap bini saya kan. Walaupun bini saya itu pun orang perempuan. Jadi saya kena terima hakikat. Kadang-kadang profesor pun bengap juga. Kan? Kita ada ilmu, ada PhD. Kita ni ada PhD, ada doktor falsafah. Kadang-kadang buat kerja pun tak apa betul. Kan? Jadi bini kita ni tengok dia lebih tahu lagi. Jadi kita di sinilah kita kena buat norming, kita kena menerima hakikat, okey? Hakikat-hakikat yang tertentu bahawa apa dia?
Ya, di sinilah norming tu. Setelah kalau ada norming tu, kalau ada kesepahaman dan sebagainya, barulah kita boleh pergi kepada tahap performing. So kita ni adalah keluarga ni adalah merupakan satu unit asas di dalam kelompok. Okey. Kelompok ada proses forming. Forming kita dah form dah sebulan dah. Sekarang ni kita storm. Kita dah mula nak bergaduh, nak cari, nak berkrisis, nak tengok benda yang tak elok, tak betul, benda yang busuk, masam dan sebagainya. Tapi okey. It's okay. Dalam psikologi, it is good untuk kita nak melalui proses itu. Tapi tak boleh tunggu lama-lama. Tak boleh biarkan. Sebab apa? Sebab dia akan menjadi nanah dan barah dan sebagainya. Sebab tu kita kena segera untuk nak mengurus mencari norma dia. Nilai-nilai sepunya yang baik, yang bagus. Okey? Daripada situlah maka kita pergi kepada tahap yang keempat iaitu performing. Jadi barulah kita menjadi keluarga yang perform. Keluarga yang menjadi contoh kepada orang lain, kan, di mana kita dapat poster di dalam sistem keluarga yang aman damai, kita dapat mengerjakan ibadah, mengaji bersama-sama, bertadarus, bertadabur, kita dapat bertarawih malam-malam, kan. Jadi itu adalah elemen-elemen performing yang sebaiknya lah yang kita ada lah. Okey, Jo, mantap. Masya Allah, banyak ilmu kita dapat ni. Banyak sangat ilmu yang kita dapat pada hari ni, Masya Allah. Masya Allah. Wah, Allah senang kau dapat tu. Itulah, kita tak boleh tak boleh simpan Datuk ni, kita kena keluarkan dia ke masyarakat, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Nanti kita buat perjumpaan alumni. Lepas PKP ni kita buat perjumpaan semua sekali, anak-anak murid. Kita buat dia punya ni Allahu Akbar, perjumpaan kita lah, macam Aryu lah, boleh kita buat barbecue rumah Datuk, macam dulu, macam boleh datang, betul. Barbecue best tu, barbecue. Kalau rumah saya, kalau panggil best keseluruhan tu banyak tu. Yang di UPM dekat 10 tahun. Dekat ni yang daripada daripada luar kampus, ramai tu luar kampus beribu-ribu tu. Kemudian yang daripada Ikitnya Pahang, kemudian Kolej Hiasan Mara, macam-macam lah. Betul lah. Datuk, alumni kita ni, alumni KC dulu, Ustaz Abid Leo. Apa pandangan Datuk? Ya. Ustaz Abid yes, KC tu. Alhamdulillah. KC orang kita. Apa dia? Apa pandangan Datuk isu tu? Isu dia. Dia punya isu, kita dah kenal dia, alhamdulillah lah, masa kita sama-sama dekat KC kan, dia banyak menunjukkan orang kata contoh yang baik sehingga hari ni dia istiqamah, alhamdulillah. Betul. Ada saya macam ni lah, setiap manusia dia ada ruang untuk nak memberi kebaikan. Macam saya kata tu lah, yang peringkat keempat tu, performing. Kalau kita nak menjadi masyarakat yang maju, kita kena perform. Kita kena buat. Ustaz Nabil selalu pesan, kena amal, kena buat, kena amal. Betul. Bila ada ilmu, kita kena amal. Dah tahu semayang. Dah tahu puasa. Dah tahu ngaji. Kan? Sama juga dalam konteks ni Ustaz Abid Liu ni. Dia ada ilmu, dia ada masa, dia ada kekuatan, dia ada barang-barang, dia ada sebenarnya kan. Orang yang memberi ni adalah orang yang ada. Taufik ada kasih sayang, maka Taufik memberi kasih sayang kepada anak. Taufik ada rumah, Taufik memberi perlindungan kepada anak, isteri dan sebagainya. Ustaz Abid Liu ni dia ada. Daripada mana sumber, wallahu alam, dia saja yang tahu. Saya yakin dengan kerja yang dia buat, dengan aura yang dia ada, banyak orang memberi bantuan, dan sama juga macam Ustaz Nabil lah. Kan Ustaz Nabil mengusahakan tahfiz dan sebagainya. Okey, dalam skala yang kecil. Ustaz Abid dia dah skala yang besar. Okey. Jadi bagi saya, kalau orang yang tengah melakukan kebaikan, kita doakan untuk dia terus melakukan kebaikan. Macam saya sentiasa mendoakan Ustaz Nabil ni kan. Amin. Dia accident. Saya risau juga, Allahu Akbar. Dia terberhenti. Sebab dia ada ilmu yang boleh dia beramal.
Jadi rugi kalau masyarakat tak dapat kebaikan daripada dia. Kawan-kawan saya pun banyak, anak-anak buah saya yang hari ni yang bersama-sama ni, banyak yang saya tengok di dalam FB dan sebagainya memberi manfaat kepada orang. Bagus. Itu bagus. Itu satu hukum. Cuma lagi satu lagi, okeylah, ini masalah manusia. Apabila ada konflik, krisis, ada, yalah mungkin kita tak boleh nak tengok ada orang lebih ke apa ke kan. Pada saya, kita tak payahlah kita nak ganggu seorang itu. Jangan kita nak orang kata apa, nak menarik menjadi ketam lah, menarik ibarat ketam dalam bakul kan, kita nak menarik, jangan keluar. Ada orang nak keluar untuk memberi sumbangan kepada masyarakat luar tapi kita tarik masuk balik dalam ti kan. Di sini kita kena belajar lah. Kalau dapat belajar, kongsi, kita ambil buku National Blue Ocean Strategy tu, NBOS. Dalam Blue Ocean Strategy ni, sebab itu saya katakanlah macam saya kan, katakanlah saya ni ada hasad dengki dekat Ustaz Abid Liu kan, katakanlah. Okey, saya akan gunakan pendekatan Red Ocean. Red Ocean ni bermakna saya akan bergaduh dengan dia. Saya akan saya akan merosakkan imej dia, menjahanamkan dia, membuat dia rasa iri sakit hati, memutus kan motivasi diri dia dan sebagainya kan. Saya akan cuba nak menjahanamkan dia. Sebab apa? Saya akan menggunakan Red Ocean. Red Ocean ni saya akan bergaduh dengan dia. Ibarat seekor ikan jerung melawan ikan jerung yang lain. Okey. Jadi kalau saya mengambil pendekatan Red Ocean, saya akan cedera, Abid pun akan cedera juga. Saya akan merana, Abid pun akan merana. Jadi saya tak boleh nak berfungsi, Abid pun tak boleh nak berfungsi. Jadi kita dua-dua rugi. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita menggunakan pendekatan Blue Ocean. Blue Ocean ni bermakna lautan tu luas sebenarnya. Lautan yang Allah Ta'ala beri tu sangat luas. Jerung Fadil dengan jerung Abid boleh keluar mencari mana-mana saja. Abid boleh berenang-renang ke 7 lautan yang lain, saya boleh berenang ke 7 lautan yang lain untuk nak mencari kehidupan saya. Bermakna banyak benda yang saya boleh buat. Dalam konteks ini itulah dia. Kalau kita nampak bahawa Ustaz Abid, dia sedang melakukan berbagai kebajikan. Kita pun sentiasa meminta doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan. Kan kita bila doa khatam Quran kan, kita minta ya Allah, biarlah kita ni mati penuh dengan kebajikan kan. Inilah dia. Kita nak hidup dalam kebajikan dan memberi kebajikan. Jadi tak perlulah kita nak macam Red Ocean ni lah. Okey, bila kita Red Ocean, kita gigit sana gigit sini kan. Jadi membuat orang itu sakit, menderita, sedih dan sebagainya. Kan? Jadi bila kita tengok orang itu sedih, menangis dan sebagainya, kan terluka hati dia kan. Sedangkan tugas kita adalah untuk nak menggembirakan Muslim yang lain kan. Tugas kita adalah nak menggembirakan orang yang lain. Jadi dalam konteks ini kita cuba ambil Blue Ocean Strategy. Okey. Kalau ada perbalahan, ada konflik, ada persaingan, okey, jika ada persaingan, jangan kita duduk bersaing di dalam satu lautan itu. Kita berenang pergi ke lautan yang lain. Wujudkan lautan biru. Lautan biru yang tenang airnya, yang cantik, yang bersih, yang mana kita boleh berenang-renang ke mana-mana kita nak. Sebab lautan Allah Ta'ala sangat luas. Sama juga dengan lautan kebajikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyediakan segala kebajikan, 1001 kebajikan yang kita boleh buat. Bukannya hari ni, bukannya besok lusa, bukannya sepanjang bulan Ramadan. Sekarang ni pun kita sedang boleh buat dah. Ada 1001. Jadi tak perlulah nak. Betul? Tak perlulah. Kan, macam saya kalau sakit hati dekat Ustaz Nabil, nak buat apa saya nak sakitkan hati dia? Kan? Tak ada masalah. Yang penting kita bagi sokongan dekat dia. Kita tengok apa yang dia perlu sokongan, kita sokong dia. Kan? Taufik pun sama juga. Apa yang Taufik perlu sokongan, kita sokong. Kita mesti sokong tu bang. Mesti sokong bang, sokong tu. Itu sebab itulah Quran pun sebut kan. Tolonglah kamu dengan kebaikan, dengan arah kebaikan kan. Quran dah sebut begitu kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Betul Ustaz. Masya-Allah, masya-Allah. Allahu akbar. Allah. Kita sangat betul hari ni, banyak input yang kita dapat alhamdulillah pada hari ni.
Jadi kita boleh take dan kita boleh ambil apa yang patut kita ambil kan. Untuk yalah kita hari-hari ni kita manusia ni selalu lupa kan. Al-insan min nasiya kan. Betul. Kita ambil paling penting. Ustaz, saya sampaikan salam daripada anak murid Datuk. Ustaz pula, Datuk Datuk. Desmond and Jackie. Desmond ni saya ingat Chinese tu, saya tak kenal. Desmond, yes. Desmond David. Dia sampaikan salam. Dia kata sangat rindu dengan Datuk. Terima kasih. Boleh kongsilah nanti. Taufik kalau ada nombor telefon, kongsilah dengan dia orang semua tu. Supaya dapat. Boleh. Saya sekarang ni dah free sikit kan. Walaupun pesyarat kontrak, tapi masih lagi ada masa lah sikit untuk apa dia tu, untuk anak-anak buah dan sebagainya kan. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Okay, Nabil. Kita dah lebih kurang berapa minit dah kita dah? 1 hour dah. Alhamdulillah. dah hampir 1 jam kita bersiaran Masya-Allah. Alhamdulillah. Semoga input yang kita dapat ni kita boleh gunakan jadikan amalan. Semoga Datuk mendapat pahala. Itu kita penting tu kan. Alhamdulillah. Semua sekali. Pahala orang yang bertanya. Amin. Pahala orang yang menjawab, pahala orang yang mendengar. Masya-Allah. Pahala banyak. Tapi yang penting tu lah dia, bila dah dengar tu kena buatlah. Tapi saya seronok kongsi dengan kawan-kawan. Kena amal. Kawan-kawan kaunselor ni kerana mereka ni frontliner ni. Kaunselor ni sebenarnya frontliner. Saya yakin anak-anak murid saya ni adalah frontliner. Mereka ni sedang membantu 1001 manusia di bawah. Maksudnya di bawah sana lah, melalui tele counselling, melalui talian kasih, melalui macam-macam. Kita kan ada satuan kaunseling kita. Macam Tuan Taufik lah. Taufik kita pun dia Tuan Taufik membantu Jakim tu. Jakim, dia Jakim. Sama dengan isteri saya tu lah. Betul. Datuk Haji Mahtar sampaikan salam buat Tifu. Saya siapa dia? Haji Mahtar sampaikan salam. Oh, Haji Mahtar. Kirim salam banyak dekat dia. Kirim salam dia di Sabah tu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya. Dia pun frontliner kat tu. Masuk. Selalu masuk dia memang tu. Itu frontliner orang Sabah tu, bah. Itu frontliner Sabah tu. Itu orang kita Kota Kinabalu tu. Itu kuat itu. Kuasa cinta. Alhamdulillah lah, insya-Allah. Kuasa cinta. Okey. Alright, Albil, boleh buat rumusan? Okey. Silakan. Datuk ada mungkin untuk buat rumusan tak? Okeylah. Untuk rumusan pertama terima kasihlah kerana ini kali pertama lah Taufik dengan Ustaz Nabil menjemput saya. Banyak input yang kita dapat dan kelas. Terakhir tu. Okey, silakan Datuk. Okey, boleh. Okey. Terima kasih banyak kepada Ustaz Nabil dan Taufik menjemput saya. Dan alhamdulillah ni saya dapat berjumpa dengan anak murid saya ni di petang-petang Ramadan ni. Okey. Hari kedua Ramadan, saya doakan segala kebaikan bagi semua. Sama-sama kita menjayakan kempen PKP ni. InsyaAllah dah nampak dah. Saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan saya bahawa PKP ni ataupun kempen untuk kita menangani COVID-19 ni, coronavirus ni, kita sekarang ni sepatutnya untuk berjaya kita kena lari 10 km. Larian 10 km jauh tu. Sekarang ni kita baru sampai 7 km. Kita masih ada lagi 7 km. Jadi kalau kita berhenti sekarang ataupun kita berhenti minggu depan, mungkin tak berapa sesuai lah. Bermakna kita dah mengalah awal. Okay? Kalau kita kena lari 10 km, kita lari 10 km. Sekarang ni kita baru lari 7 ataupun 8 km. 3 km. Kita masih lagi ada 2-3 km lagi untuk lari. Jadi kita sama-samalah meneruskan larian ini, meneruskan PKP ini. Dan dalam larian ini kita kena ingat, banyak orang yang berlari. Kita bayangkan ada orang yang berlari dan ada orang yang duduk di tepi itu menjaga garisan dan ada yang memberi air, memberi sokongan dan sebagainya. Saya yakin kumpulan kaunselor ini adalah kumpulan yang memudahkan keadaan. Kita ni adalah kumpulan yang memberi air kepada pelari-pelari tersebut. Jadi kita sentiasa kena memberi semangat
Allah Ta'ala ciptakan kita di dalam situasi kita lebih baik daripada orang yang lain. Jadi gunakan ilmu untuk beramal dengan lebih baik lagi, tambah-tambah lagi dalam bulan Ramadan ni sudah pasti ganjarannya berlipat kali ganda, insya-Allah. Allah. Okey, terima kasih Datuk. Okey, sama-sama. Alright, okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita depan ni tu ada masa boleh jemput lagi. Boleh bayar Datuk. Boleh. Sekarang ni dalam PKP ni sebenarnya PKP saya punya kelas ada dekat kelas saya ada dekat rumah. Online. Jadi banyak masa lah. Banyak masa dia, insya-Allah. Ada masa. Boleh saya saya kongsi dengan rakan-rakan yang lain, insya-Allah.